Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zafahan. Hari ini saya akan ajar anda cara untuk membuat peti besi di Blender. Memula, gunakan middle mouse. Zoom kotak tersebut. Seterusnya, tekan pada scale, kembangkan kotak dan tinggikannya mengikut kesesuaian anda. Anda boleh tengok macam mana saya buat di Blender ni. Anda boleh ikut. Kebesaran itu bergantung kepada anda. Ubahkan kedudukannya dengan menggunakan simbol move. Seterusnya, zoomkannya sedikit dengan menggunakan middle mouse yang ada toggle yang bola tu. Tolak ke depan. Lepas tu tekan pada edit mode dan tekan nombor 3 atau di keyboard ataupun boleh tekan space di atas tu lah. Seterusnya pilih kepada insert layout, insert face dan tolakkannya ke dalam mengikut anda punya kesesuaian pandangan mata anda. Okay, selepas itu bila anda rasa dah okey, dah perfect, anda boleh tekan extrude, tolakkannya ke dalam untuk pintu, tolakkannya ke dalam lagi supaya ada ruangan dan tolakkan dalam lagi supaya nampak ruangan peti besi tu macam realistik. Selepas itu, tekan pada face yang dalam, naikkannya sedikit dan select kepada yang ruangan saya kata untuk pintu tadi yang seperti saya tunjuk pada video ni dan tarikkannya supaya nampak seperti pintu tertutup. Terusnya tekan pada face yang sama, pilih shortcut move ataupun tekan pada yang move tu, tolakkannya keluar. Selepas itu, anda lihat pada sekeliling kotak. Ada cacat ataupun mungkin ada kesilapan yang anda lakukan supaya kotak anda tidak ada kerosakan dan terlihat lebih kemas. Okay, selepas itu, anda boleh menggunakan middle mouse lagi untuk menggerak-gerakkan anda punya map ataupun stage supaya anda dapat lihat sekeliling kotak. Seterusnya, dengan menggunakan middle mouse lagi, anda boleh melihat atas kotak, bawah kotak, belakang kotak anda yang anda lakukan. Okey. Okey, seterusnya anda tekan pada shift A dan insert cube. Lepas tu dengan menggunakan scale anda kecilkan kotak tersebut mengikut seperti yang dalam gambar dalam video tersebut dan gerakkannya ke atas dan keluarkannya daripada kotak tersebut. Okey. Kita nak buat dia punya ibarat penghadang lah kat kotak besi tu supaya nampak kotak besi tu lebih realistik. Okay, anda boleh gerakkan gunakan middle mouse dan tolakkannya ke dalam kotak. Tapi pastikan objek tersebut tidak sama dalam collection file folder yang seperti kita buat kotak tu lah. Supaya bila kita nak masukkan statue, dia tak bersama lah. Dia macam terasing. Okay, selepas dah siap tu, anda boleh adjust lagi menggunakan scale dan menggunakan mouse untuk menggerakkannya. Okay, dengan menggunakan middle balik, anda boleh alter lah kedudukan yang cube kita cuba nak buat ni. Okay. Menggunakan scale balik, kita boleh kecilkannya, kita boleh kembangkannya. Okay. Untuk kesesuaian anda dan cita rasa anda lah. Sebab lain orang, lain caranya. Okay. Setelah selesai, dengan menggunakan Ctrl C dan Ctrl V ataupun Shift, anda boleh tolakkannya ke bawah. Ataupun bab kata Google Words, boleh copy dan paste. Okay. Sesuaikan ikut kedudukan, pastikan sama dengan atas. Okay. Selepas itu, bila anda rasa telah sama, seimbang kedua-duanya, okay, anda boleh zoom out untuk melihat lebih jelas kotak anda. Okay, selepas tu, kita akan buat new collection ataupun new folder. Okay, kita akan buat uh, mungkin buat benda lain pula. Seperti contoh, kita shift A. Okay, seterusnya kita pilih silinder. Okay, kita akan buat dia punya sandal pintu tu atau yang macam yang tengah-tengah. Kalau macam pintu lama, dia ada besi. So, macam ada plate lah untuk yang macam kepak-kepak pintu. Okay, kita akan gunakan scale untuk kecil dan besarkannya. Okay, dia rasa dah kecil. So, kita akan guna parts di atas tu. Kita akan tarikkannya ke atas.
Kita tunggu kamu dan kita naikkannya lah. Okay, selepas itu, setelah kita selesai membuat benda tu, dah selesai dah adjust cylinder ni, kita boleh tekan kepada rotate dan silap dengan saya, so, boleh tekan pada scale dan kita kecilkan dia lagi dan buat benda yang sama tapi kita tinggikannya ikut kesesuaian kita. Lepas tu tekan pada shift A dan select pada cube. Okay, seterusnya dengan menggunakan scale, kita buat petak tu supaya lebih kecil dan hampir sama ketebalan dengan silinder tadi kita dah buat tu. Tekan pada move dan kita gerakkannya. Kita cantumkannya kepada silinder. Okay, setelah kita cantumkan, nampak yang kotak cube tu lebih besar lah berbanding yang silinder tu. Dengan menggunakan scale balik, kita boleh adjust dia, ketinggian dia, ketebalan dia. Bergantung kepada cita rasa masing-masing. Okay, tolakkannya ke dalam. Okay, selepas itu, kita kecilkan lagi. Kita kurangkan dia punya nipis tu. Ketebalannya lah. Kita kurangkan. Dan kita cantumkannya supaya nampak dah macam sandal pintu tu. Yang sandal pintu lama yang boleh untuk gerak. Nak lipatkan dia tu lah. Kita tengok-tengok betul-betul kedudukan dia. Kita centerkan. Okay, lepas kita dah centerkan tu, tekan pada object mode dan pilih kepada edit mode. Lepas tu pilih pada yang untuk pemisah lane tengah tu, yang bawah. Yang seperti dalam tu video. Dan kita belah pada tengah tu. Kedua kita belah tu mungkin ada yang kita nak macam nak sengitkan dia sikit lah. Supaya dia sama dengan pintu yang kita buat kotak tadi. Okay. Selepas tu kita tekan balik pada shift A. Dan kita pilih pada silinder. Dengan menggunakan scale, kita kecilkan macam nipis sebab kita nak buat dia punya macam ball nut. Yang kalau dekat besi-besi ada ball nut, betul? Kita kena buat dia lah. Okay, lepas tu kita dekatkan dia dengan besi yang kita dah buat tu. Okay, lepas kita dah dekatkan, kita tengok adakah size tu sesuai atau tidak. Kita sesuai dengan menggunakan scale balik, kita kecilkan dia. Kalau rasa macam kecil sangat, macam nipis sangat, kita boleh tebalkan. Mengikut kita rasa kita. Sebab objek ni kita yang nak buat. Dia menggunakan rotate, kita nak tegakkan dia supaya kita boleh letak kat dalam dengan pelik kita dah buat ni. Kita rasa dah center, dah tak sengit. Kalau rasa sengit, boleh betulkan balik lah guna rotate tu. Okay, lepas tu, bila dah center tu, okay, kita letakkan dia dekat dalam plate tu. Kita cuba nak cantumkan dia. Tolakkan dia dalam sikit, sikit demi sedikit. Okay, lepas tu, kita tak nampak sebab tadi kita buka pada wireframe. Sekarang kita buka kepada yang nombor 2 tu. So kita boleh dekatkan, cantumkan. Okay, rasa macam jika kau macam masa kecil, kita boleh besarkan. Tapi kalau rasa dah cantik, kita boleh biarkan je lah. Macam saya nak besarkan dia sedikit. Supaya dapat lihat yang nampak besar lah bonnet tu. Bersesuaian dengan kotak besi tu. Okay, lepas tu, rasa macam dah puas hati. Jika tak puas hati, kita boleh ni lah. Kita boleh ni, kalau macam tak puas hati, macam saya, tekan pada object mode sebab kita nak copy bonnet tu. Bila saya dah siap, pastikan macam saya cakap yang dia berada kepada dalam file yang kita nak, supaya kita senang nak buat texture tu. Jika tak sama, macam berpisah nanti dia akan warna, dia akan bila masuk texture dia akan serentak. Okay, lepas siap tu, kita akan select bonnet tu. Okay, lepas kita dah select, kita pastikan kita nak select tu, dia semua frame tu terselect lah. Jika tak, dia akan macam cacat. Cacat, tak lawa lah. Lepas tu, saya mungkin ni sebab saya nak cuba copy semua frame tu macam ni lagi awak tengok dia tertinggal space dia tu, space dia tinggal. So saya rasa tak lawa, saya delete balik. Lepas tu saya menggunakan cara yang sama, iaitu tekan pada shift A dan invite kepada silinder. Okay, lepas tu bila saya dah masukkan silinder tu, kita ulang balik step yang sama. Kita kecilkannya semula. Contoh yang saya buat ni, saya nipiskan, saya kurangkan balik dan saya kecilkan.
Macam cara yang memula kita buat tu. Lepas tu kita movekan dia ke dalam dan kita tolakkan dia ke belakang. Tapi macam saya macam kita buat dia terlampau nipis, saya gunakan scale untuk tebalkan dia semula. Okay, selepas itu saya tekan pada rotate dan saya tegakkan yang ball yang saya nak buat ni. Lepas tu pilih pada yang atas pada rotate ataupun move. Saya tolakkannya ke dalam mengikut kesesuaian. Kalau rasa tinggi sangat kita rendahkan. Terus kalau rasa besar kita boleh gunakan scale semula untuk kecilkannya semula lah. Okay, lepas tu saya tekan pada copy dan paste, Ctrl C dan Ctrl V dan saya select dan tolakkannya ke tepi. Okay, bila saya tengok rasa macam dah puas hati, saya tekan kedua-duanya, tekan shift dan saya zoom out dulu sebab saya nak pastikan supaya tak sengit ball nut tu. Saya tekan shift ataupun Ctrl C Ctrl V dan saya tarikkan dia ke atas. Dan saya centerkan balik yang silinder saya dah buat tu mengikut kesesuaian supaya nampak lebih kemas. Saya tolakkan dia ke tepi, tapi saya tak nak buat dia ke tepi, so saya tolak dia ke atas. Saya tekan Ctrl C dan Ctrl V lagi supaya dia copy dan paste ke atas. Dan saya boleh tarikkan dia ke atas lagi lah. Seterusnya saya select semua dan saya gunakan move. Saya tarikkannya ke depan. Untuk saya nak letakkan di sebalik pintu tu supaya saya nampak dia macam sendal. So saya tarik dia ke depan. Saya tarikkan ke atas, saya tolak ke tepi. Saya tolak lagi. Saya kena pastikan saya kena tengok tepi sekeliling supaya dia nampak teratur dan kemas. Sebab jika kita tak check macam ni, jika nak senang lagi kita boleh pilih pada wireframe ataupun macam yang dalam video tu saya tekan yang mula tu lah. Kita nak nampak kepastian. Lepas tu tekan balik pada collection tu, kita dapat kena pastikan yang file kita tu kemas. Okay, so kita dah buat yang file ketiga tadi, so kita tekan shift A dan kita pilih pada silinder. Sekarang kita nak buat dia punya pemutar tu. Okay. Mula kita kecilkan, sebab kita nak buat plate. Ibarat macam pemutar tu, belakang dia ada plate. Plate besi. So kita gerakkan, kita kecilkan. Ikut kesesuaian kita. So macam dah lawa, kita boleh biarkan. Kalau rasa kurang, kita kena rotate lagi lah. Lepas tu, bila rasa dah okey, kita pastikan, so kita tekan balik pada collection tu, kita tekan shift A. Tapi saya macam awal lagi, so saya tekan pada rotate dulu lah. Sebab saya nak letak dulu dekat dalam kotak ni. So, tengok kedudukan dia macam mana. Lepas tu saya tekan pada move, saya tarik dia masuk ke dalam kotak, saya keluarkan dan saya angkat dulu. Okay, lepas tu tolak dia ke tepi dan saya tekan pada rotate, saya keluarkan dia dulu. Centerkan dia dululah. Dan saya tekan pada move, saya keluarkan. Okay. Okay, selepas tu saya rasa macam dah okey. Jadi tekan pada rotate lagi. Saya tegakkan. Kalau tak okey, saya akan buat benda yang sama lah. Supaya nampak lebih kemas. Okay, lepas dah siap tu, saya tekan pada tu. Saya naikkan dia sedikit. Saya tolak dia supaya dia ke tengah. Supaya nampak lebih kemas. Dan saya zoom. Saya keliling. Saya nak tengok sini. Tekan middle mouse ke tengah. Ke tengah mouse tu, kita gerakkan. Okay, saya centerkan. Keluarkan dia sedikit. Okay, lepas tu, saya tekan pada edit mode. Dan sebab saya nak select semua. Saya tekan pada nombor 3 di keyboard ataupun saya tekan pada space. Dan saya pilih insert surface. Saya akan dalamkan dia sikit sebab saya nak buat macam plate tu. Kira-kira dia tak jadi silinder yang betul-betul silinder lah. Okay, biasa keliling dah okey. Saya tekan pada shift A. Dan saya pilih silinder lagi. Sebab kita nak buat dia punya pemutar yang macam password. Yang macam dulu-dulu colour tu. Yang guna pemutar tu.
macam cerita dekat filem. So bila saya rasa macam dah okey, yang ni silap. So saya akan buat semula. Saya akan tekan dan saya akan tekan pada silinder. Dan saya tekan pada rotate. Saya silap, saya tekan pada scale. Saya, saya nak kecilkan dia. Saya kecilkan dia dengan guna paksi atas tu. Saya buat dia macam tu dulu. Kecilkan. So kita nipiskan sikit lah. Untuk yang dia punya tapak. Lepas tu kita rotate. Buat cara yang sama seperti kita buat plate tadi. Lepas tu kita gerakkan dia ke dalam. Kita keluarkan. Lepas kita dah keluarkan tu. Kita 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 gerakkan dia ke dalam. Lepas tu kita keluarkan dia sikit. Bila kita dah keluarkan, kita buat cara yang sama dengan menggunakan rotate. Kita ikutlah dengan plate yang kita dah siap. Lepas tu kita tengok. Jika belum cantik, kita rotate lagi. Tengok kedudukan dia dah center ke belum. Jika belum center, kita gunakan move. Kita gerakkan dia ke atas. Okay, lepas kita dah guna ke atas tu, okay, saya tekan pada objek tu, pindah pada edit mode. Dan saya pilih pada face. Lepas saya pilih face tu, saya tekan set level dulu. Saya nak tolak ke dalam. Lepas tu saya pilih pada extrude dan saya keluarkan. Daripada sini kita dah nampak lah dia punya bentuk memutar dengan macam sel-sel dulu punya peti besi. Ataupun kalau sekarang mungkin dah ada lagi kot. Okay, lepas kita rasa dah okey. So saya akan pindah balik pada object mode. Dan saya alter lah. Macam ni saya bawa dia ke bawah. Sebab saya nak buat dia punya pemutar. Macam peti besi tu ada pemutar yang kecil bawah tu. Saya nak buat style macam tu. Lepas tu kita kecilkan dia dulu. Kita nak buat dia punya plate untuk pemutar tu. So kita kecilkan dulu. Bila kita rasa dah okey, dah cantik. Okay, bila awak rasa dah okey, dah cantik, awak tekan balik pada collection ataupun file kita tu. Dan tekan pada shape A, masukkan silinder. Okay, lepas tu, oh ni saya silap. Lepas tu, saya nak nipiskan dia ni. Okay, saya tekan pada move dan saya keluarkan dulu pada kotak tu. Okay, lepas saya dah keluarkan pada kotak tu, saya kecilkan dia dulu dengan menggunakan scale. Okay, lepas tu, okay, kita tengok dulu sesuai ke tak yang kita nak. Kita nak buat dia macam pemutar yang besi tu. Okay, lepas tu kita laraskan ketinggian dia. Kita tengok dia sesuai tak dengan macam yang kita nak tu. Okay, lepas dah settle tu, macam ni, okay, saya dah okey lah. Lepas tu saya tekan pada, mula saya nak tekan pada shift A tapi macam tak jadi. So saya tekan balik pada silinder tu dan saya pilih kepada edit mode. Dan bila saya rasa macam tak sesuai, nak untuk ditambah tu, so saya tekan pada shift A, saya masukkan silinder semula. Lepas tu saya dapat silinder tu, okay, saya selaraskan. Pastikan kita nak yang hampir tinggi dia hampir sama ataupun kurang sikit daripada silinder kecil kita buat tu. Sebab kita nak buat dia punya tombol. Tapi kita nak buat, sebab kita nak buat 3 kan. Pada siap tu, kita dah laraskan ketinggian, kita tarik sikit keberakan, kita gunakan move, kita tolak dia ke dalam. Okay, kita laraskan ketinggian dia tu. Okay, dah cantik. Sebab kita dah nampak rupa lah macam nak tombol segitiga pintu tu. Saya tekan lagi pada shift A. Saya ambil silinder. Sebab sekarang kita nak buat yang batang besi yang 3 tu. Saya nak buat dah macam ada 3 palang yang bercantum kat tombol tu. Mula kita laraskan. Kita tinggikan dia sikit. Lepas tu kita kecilkan. Kita dah kecilkan hampir-hampir sama. Sama kita zoom lagi. Kita zoom lagi. Dan kita tarik sikit. Okay. Baru kita tarikkan dia ke atas. Kita besarkan sedikit. Dan gunakan rotate. Kita rotatekan. Lepas kita dah rotate, kita tekan pada move. Kita tarikkan ke atas. Tarik dia ke dalam sikit. Ke tepi sikit. Supaya dia bercantum. Mula saya nak buat ibarat dia bercantum panjang macam tu. Bagi masa saya tak kemas. Tak lawa. So saya membuat
kaedah lain, saya tolakkan dia ke belakang sikit. Okay, mula saya zoom lagi. Okay, saya tarik ke bawah, saya zoom lagi. Lepas tu, saya tekan pada medium mouse tu. Sebab saya nak ambil ukuran lah. Untuk nak buat segitiga tu. Lepas tu, sudah beta cantik. Saya tekan pada object mode. Dan saya tekan kepada object mode semula. Saya rasa macam tak sesuai. Okay, tak sesuai tak di depan tu lah. Okay, lepas tu saya tekan shift D. Tapi shift D ni bagi saya tak senang macam Ctrl V sebab dia mengikut sekali mouse tu. So saya letak ke bawah semula. Lepas tu saya alter balik. Saya tarik ke atas balik. Dan sebab saya nak buat macam segitiga tu. Sebab saya tak nak buat dia macam T. Saya nak buat macam tombol segitiga tu lah. Kalau saya naikkan, saya selaraskan hampir sama dengan yang mula kita buat tu. Okay, lepas tu saya tekan kepada rotate, saya rotatekan dia. Saya tekan pada move balik. Lepas saya dah tekan move, saya macam dah okey. Saya betulkan dia sedikit. Jika rasa macam dah okey, betulkan. Kalau rasa dah okey, kita hotel lagi. Mengikut kesesuaian kita. Lepas tu, bila saya rasa macam dah okey, saya tekan pada shift D lagi. Shift D atau shortcut lah. Shortcut yang paling senang. Kita nak copy paste dengan pantas. Lepas tu, saya letakkan tepi. Saya rotatekan dia. Saya gunakan move. Tolak dia ke belakang sikit. Saya tolak dia ke dalam sikit. Oh, ni kita kena tengok. Tengok dia cantik ke tak kedudukan dia tu. Okay, lepas tu, kalau rasa tak cantik, boleh betulkan lagi dengan menggunakan rotate. Boleh tengok kedudukan dia. Tengok macam ni, macam tak cantik lagi. So, bila tak cantik lagi, kita kena betulkan dia lagi. Sebab biar kita nampak, biar dia kemas. So, kita betulkan dia lagi. Kita betulkan kedudukan dia. Kita lihat lah. Sama ada dia dah cantik ke belum. Bagi saya ni pun dah cukup sempurna lah. Dah boleh lah nampak tombol pintu tu punya kewujudan. Lepas tu kita pilih pada object mode. Dan kita tekan pada move. Terus kita tolak dia ke depan. Kalau kita dah tolak dia ke depan, kita letakkan berhampiran dengan kotak tu lah. Sebab kita nak letak dia dekat yang tempat plate yang kecil yang kita dah buat tu. Okay, lepas tu kita tarik dia ke tepi. Berhadapan dengan kotak. So kita dah rotate dia. Kita gerakkan dia kepada yang plate kita dah buat tu. Okay, lepas plate kita dah buat tu, kita naikkan dia sedikit. Dan kita masukkan supaya dia nampak seakan-akan macam bercantum. Nampak seperti tombol pintu tu. Okay, kita betulkan balik. Kalau kita sengit, kita gunakan rotate. Jika tak salah lari, kita gunakan move. Lepas tu, kita zoom out. Kita tengok. Wah, dah nampak rupa dah kotak besi kita ni. Okay, cantik kita lihat. Sedap mata memandang. Okay, lepas tu, tekan lagi pada collection tu. Sebab sekarang kita nak buat dia punya tarik pintu tu. So, kita gunakan cube. Atau kotak, kita kecilkan. Kita gunakan scale. Kita kecilkan dia. Ikutkan cita rasa kita seperti saya cakap. Lepas tu, bila kita rasa dah okey, kita tekan pada edit mode. Lepas tu, kita pilih yang potong tu. Kita tengok tu lah yang kita nak tadi saya ada buat potong tengah yang dekat plate tu. Okay, lepas tu, sebab saya nak buat dia punya ibarat yang sisi ujung. Yang ujung dia akan naik ke macam naik. Kalau macam kita nak biar nampak lah bentuk pemegang tu. So saya dah letak line. Macam ibarat kad tu. Saya tolakkan dia ke atas. Saya tolakkan dia ke bawah. Biarkan dia seimbang. Kita tengok dia seimbang ke tak. Kalau tak seimbang kita rotate lagi. Okay, lepas tu
Kita tekan pada space, kita kita pilih shape tu. Ni yang pasti kita tak silap kan. Kita control Z balik, tekan tu, tekan control, lepas tu tekan pada extrude. Sebab kita dah memang nak extrude kan. So kita tekan. Pasti betul bukan tiga-tiga. Jadi saya tekan nak tiga-tiga. Sebab saya nak ujung antara dua tu. Lepas kita dah tekan tu, kita buat naik ke atas. Kita dah nampak macam pemegang besi tu. Lepas tu kita tekan pada object mode. Kita gerakkan dia. Kita keluarkan. Kita tekan pada rotate. Tegakkan dia. Pasarkan dia ke atas. Okay, tengok. Dah kemas ke belum? Okay, tekan pada rotate. Jika rasa dah kemas. Tak kemas lagi, tak selari lagi. Tengok pak, pastikan dia nampak seperti peti besi. Ni belum masukkan lagi dia punya shading. Dia punya texture. So ni macam ni saya ingat kan. So kita tegakkan. So kita tengok keliling. Dah center ke belum. Tengok pada pandangan sisi. Jika belum center kita betulkan. So kita tengok. Okay, dah cantik. Okay, pastikan kita tutup dulu semua folder collection tu. So sebab kita nak texture dengan kotak. So kita tekan pada shading. Okay, shading ni supaya kita nampak texture. Tengok dia ada mini map bawah tu. Okay, mini map tu. So kita tekan pada modeling. So kita pilih pada shade editor. Sebab kita nak biar kita buat tu kita boleh nampak kita punya objek tu. Sebab kalau kita buat tak nampak objek, so kita tak boleh, susah kita nak masukkan texture tu. Lepas tu kita pilih yang atas objek tu, yang saya buat cara dalam video. Okay, saya gerak pada map. So kita akan buat objek menggunakan texture tu. Kita akan buat guna blender kit. Blender kit ni adalah salah satu shortcut untuk kita masukkan texture dengan lebih mudah, lebih senang. Kalau tak dulu kita kena guna map yang atas tu. Tapi Blender Kit ni salah satu cara yang membantu sangat-sangat kita sebagai editor ni, modeling ni, supaya lebih mudah nak masukkan texture pada objek kita. So, banyak texture ada. Sebagai contoh, saya kat sini metal roasting. Sebab saya nak nampak kat objek saya tu macam berkarat-karat. So, kita dapat tengok. Bila saya tekan je masukkan texture kat objek tu, kita dapat tengok yang kat map tu berapa banyak texture ada. Kalau tak sesuai, kita boleh buang balik dengan Ctrl Z atau kita boleh delete. So kita tekan pula yang kedua. Saya tekan dan saya tengok. Kita boleh tengok. Kalau kita nak ubah pun boleh. Sebagai contoh yang saya dah buat kat atas tu. Tengok ni saya dah pindahkan ke bawah. Kita boleh adjust lah kat dalam map tu. Kita nak macam mana kedudukan karat tu. Kita nak karat tu macam mana. Nak warna base kotak besi tu macam mana. Kita boleh adjust kat map tu. Okay. Bagi contoh. Ni saya letak extrude roasted metal lah. So kita tengok. Okay, kalau kita rasa dah cantik roasted tu, kita tekan zoom sikit, tengok detail dia. Lepas tu saya padam dan saya tulis. Saya pindah pada dulu kepada maafkan saya pindah dulu kepada collection yang kedua. Sebab saya nak warnakan yang yang password tu lah, yang bulat tu. Maafkan saya yang sendal tu. So saya masukkan kat dalam sendal tu. Okay, saya tengok tu. Adakah okey ke tak okey, sesuai ke tak sesuai. Tengok dulu. Lepas tu kita zoom sikit, kita tengok dia punya map tu, kita tengok mana yang kita boleh adjust. Kalau rasa macam tak sesuai, kalau boleh biar warna tu lebih kontras sebab kita nak nampakkan perbezaan antara kotak besi tu dengan penjendal besi tu lah. Saya tekan pada middle mouse, saya select mana yang saya nak masukkan texture supaya dia lebih teratur. Lepas tu saya tekan, saya masukkan semua ke dalam yang saya dah pilih tadi tu.
Kat sini kita dapat lihat yang bahu bladder kit ni memudahkan modeler lah. Supaya buat kerja lebih pantas. Okay, lepas tu kita juga boleh cuba try dekat dekat bawah ni. Kita boleh try usik. Tapi kita boleh try sentuh. Kita nak ubah dia punya kecerahan ke. Kita nak ubahkan texture dia ke. Kita boleh sentuh yang map bawah ni. Okay, kita tengok apa yang ada dalam map ni. So bila kita try, tengok contohnya apa saya telah buat ni, saya telah try ubah pada bawah tersebut. Okay, lepas tu saya tekan pada zoom out dan saya pilih. Saya nak buat warna bold tu pula. Warna bold dengan warna yang silinder penghubung tu. So saya pilih dulu, saya tekan pada control dan saya select pada satu-satu. Lepas saya dah select tu, jika rasa macam terputus, kita kena select balik. Okay, lepas saya dah select, okay, saya nak yang macam ni. Saya try dulu masukkan. Okay, saya tengok persesuaian tu lebih gelap atau tak sesuai. Jika tak sesuai, saya try masukkan lain. Okay, try zoomkan, try lihat. Jika tak sesuai lagi, saya try lagi yang lain. Saya try lagi texture yang lain. Kita boleh mencuba menggunakan media kit. Kita boleh membagikan lagi mengikut kesesuaian kita. Kita try lagi, cuba lagi. Kita try tekan kat share editor. Kalau saya nak berkilat, kita try tekan. Tengok dia berkilat, oh berkilat cantik. Tapi kita tak nak nampak macam dia bersih baru. So kita kena cari yang macam kadang-kadang macam ni dah cantik. So, saya bolehkan pada semua bold dengan hubung-hubung tu. Saya try masukkan lagi kepada semua board tu, kepada semua penyendal-penyendal. Okay. Lepas tu saya tarik lagi. Kita buat kat mana yang belum lagi masuk texture. Okay, lepas dah siap tu, okay, kita tengok dulu bersesuaian tak dengan kita punya kehendak hati kita. Tak bersesuaian, boleh cuba lagi. Banyak texture yang boleh kita cuba yang percuma. Contoh yang ni saya masukkan. Sebab ni saya tertinggal tadi. Lepas tu kita nak masukkan kepada penyendal tu, yang untuk yang getah tu. So, kita boleh search rubber ataupun dalam bahasa Melayu dia getah. So saya pilih yang ni dulu. Saya dah tengok sesuai atau tidak, kehendak hati saya atau tidak. Bagi saya macam kurang. Saya rotate tengok sesuai atau tidak. So, saya nak cuba lagi yang lain. Saya try serat tepi. Saya cuba lagi dan saya try warna hitam. Yang menarik juga yang hitam tadi tu. Tapi saya macam tak menarik. Saya cuba search yang lain. Cari yang bersih dulu. Okay. Yang bersih ni saya nak letak yang belakang tu. Yang tak saya cakap saya buat pelik. Macam ni tengok saya tengok dah cantik. Tapi bagi saya macam terlampau gelap. So saya nak cerahkan dia sikit. Saya tekan ni, saya naikkan dia ke atas. Supaya nampak lebih cantik. Lebih macam nampak macam kontras sikit dengan kotak besi tu. Okay, lepas tu saya try lagi buat benda yang sama dekat ni. Kita tengok orang nampak lebih kemas, lebih cantik, lebih sedap mata memandang. Saya letak juga pendal ni. Lepas tu saya try lagi. Kan saya cakap blender kit ni banyak texture yang kita boleh masukkan. Lepas tu saya nak try masukkan macam warna-warna browns dekat dalam pemutar yang saya cakap tombol segitiga tu. So saya dah masukkan. Bila saya tengok macam tak bersesuaian, tapi yang untuk penarik pintu tu saya tukar yang lain. Saya rasa macam tak sesuai lagi. So saya nak nampak dia lebih solid lagi. So saya masukkan yang lain. So bila saya tengok perlukan semua tu nampak macam dah kemas, lihat dah cantik. Dah nampak texture kotak besi tu. So saya set kepada minimum mouse dan saya zoom sikit sebab saya nak macam nak gelap sikit peti besi tu. Bila cerah nampak macam dia nampak macam aluminium. Saya nak nampak macam peti besi lama.
So kita tengok saya dah ubah semula dekat ni high quality rendering. Kita tengok lah cantik ke kita punya ni. Ada kena ubah ke kita boleh lihat kat sini. Saya dah select, saya dah pegang layout semula. So saya rasa macam saya nak tak cantik kalau tak ada kiri dan kanan. So saya tambah pada kiri. Saya copy dan paste, saya letak sebelah kiri. Nampaklah rupa kotak besi tu lebih menarik. Sedap mata memandang. Lepas tu kita try belek-belek lagi. Saya rasa macam kecil pula sedikit tombol tu. Saya tengok macam kayu pula dia punya pemegang tu. So, saya tekan balik pada blender kit. Tutup pula. Tekan lagi dan saya nak tukar besi. Nampak macam statue besi. Lepas tu macam lepas tu saya tukarkan balik. Macam ni dah puas hati kok. Kita boleh tengok balik kepada minimap tu. So kita boleh kecilkan, kita boleh besarkan map ni. Kita boleh tengok berapa besar map texture nak hasilkan texture yang cantik tu. Blender kit dah memudahkan kita. Okay, lepas tu kita tekan pada yang atas tu. Kita tengok okay dah cantik. Sebab kita dah ubah lah. Tadi nampak macam kayu. Okay, ni kita dah nampak macam kotak besi. So kita tekan balik pada yang nombor 3 tu. So, kita nak kita tekan pada metal tu. Buat kita macam nak gelapkan dia sedikit. Okay, lepas kita dah gelapkan dia sedikit, kita tengok bersesuaian atau tidak. Kalau tak sesuai, kita boleh kurangkan lagi. Kita nak nampak macam seakan-akan sama dengan kotak besi tu. Tapi dia besi yang cantik sedikit. Lepas tu kita try lagi. Try tekan pada shading. Kita try tengok. Kalau nombor 4 tu boleh dapat hal lebih high quality. Yang ni untuk rendering lah. Jadi kita nak tekan pada layout. Kita tengok. Dekat sini kita dah nampak dah rupa peti besi tu. Lepas tu kita pilih pada kamera. Kalau kita nak rendering dia lah. So, kita boleh tekan pada yang saya tekan tadi tu. Bawah itu. Saya jaga kedudukan dia. Supaya nampak kemas, cantik ke, sesuai tak dengan. Sebab kita nak masukkan objek ni kat dalam video. Kalau kita nak buat video dengan ada objek CGI. So kita kena pastikan. Kalau tak sesuai lagi, kita nak nampak macam besi tu lebih kasar lagi. Kita boleh main kat roundness ni. Roundness membantu lah. So kita boleh ubah-ubah lagi kat sini. Macam ni tengok-tengok banyak sangat lah karat dia dah keliling-liling bersepah tak awak. So kita boleh adjust lagi. Kita nak macam mana. Macam saya nak kurangkan lagi. Macam ni terlampau besar. So saya akan kurangkan lagi. Tapi bila saya tengok kat lampu, macam dah okey. Tapi macam tak okey lagi. So saya mungkin akan adjust lagi. Saya akan cuba lagi. Ni macam terlampau banyak. Saya macam nak kurangkan ni lagi. So kita boleh try. Try and error. Sebab nak buat objek CGI ni kan senang macam ni. Terlampau besar pula. So saya cuba lagi. Okay macam ni. Macam dah nice. Dia macam besar pula. Kita main-main lagi. Kita usik dia lagi. Try. Macam ni. Saya try type. 0.5. Macam ni. Saya try lagi. So ubah pula 0.06. Lepas itu situ 0.06. Saya tengok. Macam dah okey. Tapi macam kurang pula dia punya karat tu. So saya nak ubah sikit punya bentuk. Saya direct buat raw scale dia. Saya tambah lagi. Macam ni bila saya tengok. Okey lah ni. Macam cantik lah. Okay, lepas tu yang ni kita nak, kalau kita nak ia punya video editing, tapi kita nak pergi ubah ke layout. So bila kita rasa macam dah okey, kita gerak-gerakkan dia dulu. Okay, lepas tu kita tekan pada shading. Kita try main lagi supaya dapat ubah panel look tu lah. Yang ni kalau kita nak tambah texture, kalau buat noise, nak nampak macam kasar-kasar, nampak macam bintik-bintik. Bila saya cuba, macam bila saya try, hilang pula dia punya metal tu. So saya rasa macam tak sesuai. Sekali saya dah cuba, saya try letakkan roundness pun hilang pula dia punya karat tu.
Saya cuba lagi. Saya try zoom. Lepas tu saya try main-main. Saya gelapkan dia sikit lah. Sebab saya pun dah okey dah ni. So bila dah okey, saya try zoom. Saya try buat dia punya distortion tu. Saya ubah sedikit. Okay, saya tengok dari tepi. Dah nampak macam detail. Dah nampak lebih lawa. Okay, saya dah sempurna di mata saya. Saya tekan pada blender kit tu. Saya tengok lagi texture mana saya boleh ambil untuk kemaskan dia. Dan lepas tu saya nak try sebab ada kat situ mak saya tengok ada besi tinggal tu, saya guna blender kit tu lah. Saya try kat situ. Saya letak. Kalau macam kita pun lupa macam mana kita punya tu, tengok macam tak sama. So cara nak lebih mudah, so kita buka balik shape editor tu. So kita tekan map tu, kita ambil, kita try copy. Lepas tu kita paste. Dah siap. Okay. Cantik dah kita punya peti besi. Dah nampak macam peti besi lama. Okay, kita tengok. Okay. So kita betulkan balik. Jika dia macam tak lawa ke, tak kemas ke, nak gelap lagi ke, nak cerah lagi ke. Lepas tu kita try pusing-pusing. Lepas tu kita try zoom. Kita tekan pada nombor 4 sebagai shadow. Dan siaplah. Inilah peti besi kita. Okey, lepas kita dah penat buat texture dan modeling, sekarang kita akan beralih pergi ke buat lighting lah. Okay, first thing first, apa yang kita kena buat adalah kita akan masukkan plane. Okay, tujuan kita masukkan plane tu supaya kita nampak shadow tu lebih jelas. Contoh yang saya buat ni adalah saya buat plane di bawah. Okay, lepas tu bila saya sudah buat di bawah, saya tekan Ctrl C dan Ctrl V supaya saya dapat copy paste plane tersebut. Kemudian saya rotatekan plane tu menjadi tegak. Setelah itu saya copy lagi, paste lagi sebab saya nak buat untuk buat kiri dan kanan. Tapi sebelum tu sebabkan saya nampak sengit, saya kena buat semula mengikut peranan sisi. Macam biasa saya rotatekan. Lepas tu bila saya dah rotatekan, kita kena buat sampai kita rasa puas hati supaya kita tak sengit. Okay. Okay, saya rotate, saya tegakkan. Okay. Bila saya rasa dah tegak, saya rasa lurus, saya tekan Ctrl C dan Ctrl V. Maafkan saya kebelakangkan dulu. Okay, lepas tu saya tekan Ctrl C dan Ctrl V. Saya tekan, lepas tu saya rotate. Ini saya nak buat tu punya border belah kanan. Belah kiri. Okay, lepas dah siap satu, saya pun luruskan dia betul. Okay, lepas tu saya tegakkan dia sikit. Okay, lepas tu saya Ctrl C, Ctrl V. Saya alihkan ke sebelah kanan pula. Tu macam regang sikit. Saya rapatkan. Lepas tu saya betulkan dulu. Okay, okay, dah nampak macam sebuah studio. Atau panggil macam white ni lah. Okay, sekarang kita akan buat lighting. Okay, mula saya buang dulu yang lighting tu. Lepas tu saya tekan shift A. Saya pilih light dan saya pilih yang area. Okay, mula apa yang saya buat, saya nak besarkan dia dulu. Saya zoom. Saya besarkan area dia. Mula tekan light. Okay, saya naikkan dulu. Saya tinggikan pada 1000. Cerah, kenapa bilik berfokus lah. Lepas tu saya nak besarkan ni shadow dia. Saya nak tengok macam mana dia punya pada shadow. Saya alihkan dulu. Okay, ni semula kita akan buat key light Saya alihkan, saya pilih light. Okay, bila saya dah buat ni, saya betulkan dulu. Saya gunakan rotate. Okay, bila saya arahkan ke 45 darjah pada objek.
Kita betulkan balik dan pastikan dekat penjuru. Okay, lepas tu saya tekan saya belakang sikit. Okay, saya sedang ngam. Saya tekan Ctrl C, Ctrl V. Saya alihkan ke kanan pula untuk buat fill light. Saya gunakan rotate buat sama cara seperti tadi. Saya pastikan dia betul-betul berada kat penjuru. Saya gerakkan sikit. Dan saya lagi. Okay. Yang bagi saya ni dah cukup cantik lah. Cukup nice lah ni. Tapi macam saya ingat pula. So saya gerak-gerakkan lagi. Okay. Okay, bagi saya dah nampak dah detail-detail kotak besi tu. Okay, lepas saya rasa macam dah okay, fill light kilat saya. Saya zoom sikit, saya tengok detail kotak besi tu lah. Lepas tu, saya tekan yang mula, saya tekan Ctrl C dan Ctrl V. Maafkan saya. Baru saya tekan Ctrl C, Ctrl V. Sebab saya nak gerakkan dia ke belakang. Nah, bila saya tolak dia ke belakang, saya nak buat lampu untuk backlight pula. Supaya lagi nampak saya punya peti besi ni. Saya rotakan betul-betul. Saya gerakkannya. Okay, lepas tu saya rotate lagi dan lagi. Saya tekan dan lampu untuk fill light ni saya kurangkan kepada 800. Dan lampu untuk backlight ni saya kurangkan kepada 200. Okay, saya tengok cari shadow lagi. So, lepas tu saya zoom sikit. Bawa balik dan saya tekan pada kamera dan saya tekan numpad kosong. Okay, saya gerakkan dia dulu. Saya pastikan dalam posisi kamera. Lepas ni kita akan rendering. So, saya pastikan dulu ada kemas ke cantik ke tak sini lighting ni. Cantik. Saya gerakkan lagi sikit. Saya kurangkan lagi kepada 500. Lepas tu saya zoom lagi. Saya dah zoom. Saya tekan pada lampu kilat. Saya kurangkan kepada 800. Bagi saya tak cantik. Saya tekan Shift A. Saya tekan pada point. Saya ke atas sikit. Dan saya buat pada 1000. Nampak cerah. Lepas tu ada shadow kan. So saya kurangkan sikit. Ada lagi. Saya kurangkan lagi 200. Saya ni dah okey lah. Tapi bila saya dekat-dekat macam ada shadow lagi. So, saya ke ataskan sikit. Saya ke bawahkan sikit. Sini saya dekatkan. Saya tengok lagi. So ni pun saya dekatkan. Saya zoom in. Lepas tu saya nak buang shadow. Saya tekan mula ni. Fill light ni. So saya tekan ke shadow. Dan saya padam shadow. Saya tekan pada backlight. So saya tekan pada shadow. Dan saya buang shadow. Dan tinggal satu shadow saja. Iaitu bahagian kilat. So saya auto sikit. Shadow ni pun saya kasih dia macam bayang-bayang sikit. Dia dah nampak lawa lah. So bila dah lawa, kita nak buat render pula. So kita dah tekan output yang berada dekat kanan sisi tu. Okay, lepas tu kita pun dah select. Kita kena select file. Dan kita kena jadikan kepada PNG. Bergantung lah kita nak PNG atau JPEG. So bila kita dah set up, kita ke bawah lagi. So itu ada pilih RGB. So ada color. Ada file. So tu animation lah. Kita buat FPS. Okay, lepas tu kita tekan pada render. Dan kita cari film. Okay, lepas tu kita buat the transparent. Okay, bila kita dah buat, dah set up semua tu, okay, kita nak render dia. Okay, first kita tekan numpad kosong supaya dia kamera. Lepas tu kita pilih render dan tekan pada image render dan ni lah yang akan keluar. Okay, lepas tu kita just tekan image dan tekan save. Okay, itu kalau yang nak pandangan depan. Sekarang ni kita nak alihkan dia kepada pandangan contoh kita nak pergi pandangan sisi pula. Okay. Sebabkan kita nak pandangan sisi, sebab kita pun dah berada di kamera punya posisi, kita just tekan middle dan kita alihkan dia. Kita nak alihkan kotak besi ni lah supaya jadi nampak pandangan perspektif. So just kita tekan kepada middle mouse. Okay, bila tekan middle mouse kita sengitkan sikit.
Kita ingatkan kita buat sama juga. Just image render. Okay, lepas tu dah buat macam ni. Lepas tu kita just Ctrl S dan save. Itulah begitu saja proses saya untuk membuat kotak besi. Sekian. Terima kasih.